أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. أما بعد. Alhamdulillah, pertama syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah malam ni kita sambung lagi kitab Munyatul Musalli. Pada muka surat yang mula-mula sekali, muka surat yang kedua, 6 baris daripada bawah, 6 baris daripada bawah. Baik kata dia Syekh Daud Fatani, pengarang kitab ni, kata dia ja'alanallahu wa iyyakum minal muhafizina 'alas salati al-muqimina laha al-khashi'ina fiha ad-daimina 'alaiha. Fabidzalika amarallahu 'ibadahul mu'minin fi kitabihi wa bihi wasafahum faqala hafizu 'alas salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Artinya, maka menjadikan kami Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan kamu daripada orang yang memeliharakan atas sembahyang yang 5 waktu dan orang yang muqim bagi sembahyang, yakni orang yang mendirikan dan memeliharakan dia, lagi orang yang khusyuk padanya, yakni tetap hatinya dan anggotanya di dalam sembahyang, lagi yang mengekalkan atas sembahyang, yakni tiap-tiap sudah sembahyang mencita ia hendak mengerjakan sembahyang yang kedua. Demikianlah selama-lamanya. Maka dengan yang demikian itulah menyuruh Allah Subhanahu wa ta'ala akan segala hambanya yang mukmin di dalam kitabnya, dan dengan dia memberikan sifat mereka itu. Maka firman, peliharakan oleh kamu hai orang yang mukmin atas sembahyang yang 5 waktu, dan peliharakanlah sembahyang al-wusta, dan berdiri kamu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan kamu akan taat. Itu maksud hak yang dia sebut, hak yang dalam bahasa Arab tadi. Baik, kita masih lagi sambung pada muqaddimah sembahyang, atau bukan muqaddimah sembahyang, muqaddimah kitab Munyatul Musalli. Jadi dalam muqaddimah dia banyak dia cerita selepas daripada bismillah alhamdulillah. Kemudian kata dia supaya kita ni dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Kita ni supaya, dan mudah-mudahan kita ni diberi faham oleh Allah dan mengilhamkan kita semua, dan supaya Allah Taala beri cerdik, beri ilhamkan kita kecerdikan, dilindungikan kita daripada kejahatan diri kita,
Kemudian lepas pada itu dicerita sembahyang ni adalah tiang agama. Itu dia. Dan sebesar-besar rukun Islam selepas daripada mengucap 2 kalimah syahadah. Dan perbandingan sembahyang ni, kalau nak banding sembahyang di sisi agama samalah macam tubuh badan kita. Tubuh badan kita kata dia. Sembahyang ni tepat dia kalau nak kira kepala. Dari segi agama kita, sembahyang ni dari segi agama kita diibaratkan kepala. Artinya kalau kita tak buat sembahyang, agama kita mati. Kita tak buat sembahyang, agama kita hancur. Tu. Yang pertama sekali ialah sembahyang. Dan dia akan bahas pula ke yang lagi lepas pada ni hak yang kita baca lagi, sembahyang lagu mana cara nak sembahyang yang Allah Taala terima. Sehinggalah apa yang sembahyang yang paling penting sekali kepada kita. Kata dia maka menjadikan kami, hak tadilah, ja'alanallahu wa iyyakum minal muhafizin 'ala shalah al-muqimina laha. Makna apa? Maka menjadikan kami, Allah Subhanahu wa taala, sini juga sebagaimana yang minggu lepas kita sebut, kalam ni ataupun perkataan ni perkataan biasa, khabar, cerita. Allah Taala menjaga kita, tetapi dalam ni dengan makna doa. Ini perkataan yang disebut macam hal lepas dah, macam minggu lepas, iaitulah kalam, dia panggil khabariyah lafzan, insya'iyah maknan, ataupun khabariyah lafzan, du'aiyah maknan. Pada ayat biasa, cerita biasa, tetapi di dalamnya mengandungi doa. Sebab tu dia buat mari terjemah pun terjemah biasa, tetapi dalam terjemah tu ada mengandungi doa. Apa dia kata? Maka menjadikan kami, Allah Ta'ala, bukan maksud gitu hak yang dia naknya, bukan kalam biasa gitu. Dalam dia maknanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, menjadikan kami, ataupun mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kami. Allah tu mana? Oleh Allah. Tidak. Maka menjadikan kami oleh Allah, maknanya mudah-mudahan menjadikan kita ni oleh Allah. Sebab apa kata oleh? Sebab Allah situ jadi fa'il. Allah Ta'ala yang menjadikan belaka. Apa? Allah Ta'ala yang memperbuat tu, fa'il yang memperbuat. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan kamu juga. Kami dan kamu. Kami ni saya sendiri dan orang-orang yang bersama. Kamu ni tu dia, orang yang depan kita. Orang yang depan kita tu semua kamu. Menjadi apa? Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadi kita semua ni orang yang daripada orang yang memeliharakan atas sembahyang yang 5 waktu. Pak letak dulu noktah situ dalam diri kita, sembahyang 5 waktu dulu cukup. Nampak? Pelihara, bukan orang yang hanya buat sembahyang 5 waktu. Nampak? Tetapi memeliharakan 5 waktu. Pelihara sungguh-sungguh. Tu dedap gerak, kemah-keming pelihara hak 5 waktu ni. Dan saya akan cerita pelihara tu macam mana pelihara tu. Dan orang yang muqiminan, yang muqim bagi sembahyang, yakni yang mendirikan, bukan setakat pelihara tetapi dia mendirikan sembahyang. Tu pelihara tadi makna jaga sembahyang. Sebab tu dah wa iyyakum minal muhafizin. Muhafizin ni orang yang hafiz. Kalau kita kau ingatkan hafiz tu hafiz Quran, dah banyak hafiz ni. Hafiz sembahyang pun dia juga. Kalau sembahyang lama-lama tinggal satu orang dah hafiz tu. Orang yang tidak jaga sembahyang. Apa tu? Orang yang jaga sembahyang, jaga sungguhlah. Itu dia. Jaga-jaga sungguh macam orang dulu, dia jaga sembahyang, pergi buat kerja tu, balik sembahyang. Nak sembahyang punya pasal. Apa tu? Dan kena ingat, learning orang yang menjaga sembahyang ni tak berapa banyak dah. Hak jaga sembahyang ni tak berapa banyak. Itu dia. Kita berajin jumpa budak-budak buat kerja, budak-budak muda dan sebagainya. Kadang-kadang
Tanya semayang ke tak? Dok. Masa kerja dak. Balik sekarang kalau semayang pun. Balik sekarang, garik sekarang kalau ada masa mandi-mandi, udanglah semayang garik, semayang garik. Semayang zuhur, semayang dak semayang. Kerana apa? Kerana tak pelera semayang. Dia panggil tak pelera. Semayang juga orang semayang. Dia termasuk di kalangan orang yang semayang tapi tak pelera. Dan memeliharakan. Itu dia. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita ni orang yang memelihara semayang, orang yang mendirikan semayang dan memeliharakan dia kan semayang lagi. Wak mari pula sekali lagi, orang yang memelihara maknanya orang yang di atas tadi juga ni, atas sama je. Memeliharakan atas semayang, yang mendirikan semayang, yang ni mendirikan semayang dan memeliharakan dia akan semayang. Makna orang mukim, orang yang mukim, orang yang mendirikan semayang dan memeliharakan semayang pula. Hak tadi muhafizin, jaga semayang. Nampak dia jaga waktu semayang, dia jaga. Sebab tu ulama sebut kadang-kadang pelihara semayang ni banyak. Banyak pelihara semayang di luar semayang, pelihara semayang di dalam semayang. Macam sini mukim, orang yang mendirikan semayang dan memelihara semayang, masa dia semayang tu, dia mendirikan semayang dan dia pelihara semayang dalam semayang. Tu dia. Dah buat ikut dah. Cara baca dia pelihara. Bukan kata mari semayang kau baca lebih kurang, tehol lebih kurang, perut rokok, kira nak sudah. Tu mendirikan semayang kau tapi tak pelihara. Semayang untuk nak sudah. Semayang tetap lalu dah masa mana nak sudah. Nampak tak? Itu tidak memeliharakan semayang dalam semayang. Lagi orang yang khusyuk padanya, pada semayang. Bukan setakat dia mendiri dan memeliharakan rukun dia. Memelihara sini, mereka syarat semayang, rukun semayang, sah batas semayang. Bukan setakat tu saja dia khusyuk dalam semayang, yakni tetap hatinya dan anggotanya. Tidak tetap hatinya dan anggotanya, bukan engkau tu. Bukan engkau tanya. Saya kira tanya, baca engkau tanya dan engkau tanya. Itu anggotanya. Tidak, itu makna khusyuk. Sebab khusyuk ni dia umum. Khusyuk ni dia umum. Nampak? Hati pun tetap, anggota pun tetap. Anggota kita dalam semayang tetap dan kita duduk situ-situ, tak pindah dah. Dan kita tak bergerak lah. Tangan kita duduk gini, duduk gini lah. Tak ada lah tangan tu kang pegang benda tu, kang capar benda tu, kang capar benda ni. Itu orang panggil tak tetap. Tak tetap. Begitu juga hati. Hati ni kena tetap dalam semayang. Kalau anggota kita tetap, hati juga tetap. Jangan kita mari masuk dalam surau, masuk dalam masjid nak semayang, Allahu Akbar, duduk belakang imam. Tubuh je duduk belakang imam. Tubuh je semayang, tapi hati kita berkecamuk macam-macam. Duduk luar masjid. Hati kita duduk luar masjid. Itu orang yang tidak khusyuk. Nampak ni? Lagi mengekalkan atas sembahyang. Tidak banyak benda serupa je, lebih kurang je. Jaga sembahyang, kekal sembahyang sama, mengekalkan sembahyang. Lagu mana cara keadaan dia kekal sembahyang. Kekal ni makna menetapkan dia sembahyang. Kadang-kadang kita macam tadi, kerja tak sembahyang. Lepas pada kerja baru nak sembahyang. Tinggal dah tadi. Kadang-kadang kita sembahyang tapi tika sakit. Sakit yang tak nak buat, tak semayang dah. Kata dia nak semayang guana nak gini. Duduk keadaan gini nak semayang guana nak, kata dia. Tu hujah dia lah, hujah tak mau semayang. Nampak tak? Dia. Kita pernah pengalaman duduk hospital. Contoh, bukan nak cerita orang yang tidak tetap dengan semayang. Tanya pakcik, saya ni orang surau, orang sejik dah ni. Orang surau tersejik, tapi dia dah boleh nak bangun lah. Duduk hospital tu dah boleh nak bangun, dah boleh nak bergerak bebas. Dah, ni Zuhur ni, Allah, pakcik nak semayang guana lah, gini kata dia. Dalam keadaan gini nak semayang guana, dia mudah-mudahan mudah-mudahan Allah Ta'ala maaf gitu kan, kata dia. Minta Allah Ta'ala maaf lah. Kita taubat lah kayak gitu. Tu orang surau, orang sejik. Duduk kapung, lambat orang bang perut lakoh sejik, lakoh tangga sejik, lalu naik atas tangga sejik. Tapi tidak tetap dalam sembahyang. Kenapa tu? Tak tetap kita demang sikit. Allah demang dah gunyuk, demang kura gunyuk. Nak sembahyang pada
Hujahnya tak payah semayang. Kayak gilah kita qada kata dia. Itu orang yang tidak tetap dalam semayang dia. Dia. Tidak mengekali dalam semayang, atas semayang. Yang ni tiap-tiap orang yang mengekali tengok. Tiap-tiap sudah semayang mencita ia hendak mengerjakan semayang yang kedua. Sudah semayang subuh tu. Sudah semayang subuh. Kita sudah semayang subuh tu dan sudah semayang subuh. Duduk dalam keadaan semayang subuh tu ingat kuti cana dah. Ingat kuti cana dah. Kalau duduk zaman kawi ke punggah kedah selalu dah. Wirik lebih-lebih kurang je. Wirik lebih-lebih kurang lah ni wirik subuh lah ni barang je. Macam wirik garik macam wirik zuhur je wirik subuh pun. Tak macam ke dulu. Dulu lagi tak berambah la ilaha illallah dalam sejak Rio. Nampak tak? Tidak. Tak berhenti lah ni tak ada dah. Sebut la ilaha illallah pun tak ada dah. Sudah semayang subuh tu kau pergi. Itu tapi orang yang mengekalkan semayang lepas pada semayang kadang nak semayang zuhur pula dia mari dalam hati lalu niat lalu dah dalam hati. Nampak tak? Tu. Kita hak boleh niat je. Apa dah balik lagi? Garik ni. Garik je lah. Tunggu mayang isa. Tu alhamdulillah lekat dosa. Kalau pergi sejik lah. Zaman-zaman kita pergi sejik ni. Zaman pergi sejik. Garik dah balik dah. Apa dah balik? Tunggu mayang isa. Dah lah. Kat gini nak kena mari pula. Kata dia. Nampak? Hak tu je lekat. Alhamdulillah. Tapi hak lain payah sikit. Payah sikit. Baik. Demikianlah selama-lamanya, begitulah seterusnya. Sampai ke bila-bila pun dalam keadaan dia nak semayang je. Dalam keadaan nak semayang. Maka dengan demikian itulah, dengan sebab itulah maknanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Allah Subhanahu wa taala, menyuruh Allah maknanya menyuruh oleh Allah Subhanahu wa taala akan segala hamba-Nya yang mukmin di dalam kitabnya. Sebab itulah Allah Ta'ala suruh kita ni orang mukmin, Allah Ta'ala suruh dalam kitab dia, dalam Quran suruh semayang. Ya ayyuhallazina amanu aqimus solah. Wahai orang beriman, dirikanlah semayang. Apa tu? Itu suruh semayang. Dengan dialah dan dengan dia, dengan kitab Allah Subhanahu wa taala juga. Dalam kitab Allah Ta'ala, dalam Quran juga Allah Ta'ala memperikan sifat mereka itu. Tu memperi itu bukan bahasa petani tu, bahasa kita, bahasa standard Malaysia. Kenapa? Memperi ni perihal. Kalau kita kok perihal. Perihal dengan makna menyifatkan keadaan. Peri dengan makna sifat. Peri dengan makna sifat. Kalau kita cakap bahasa perihal. Nak tanya perihal awak sikit. Maknanya nak tanya sifat keadaan. Hal tu makna keadaan awak sikit. Perihal. Bila orang baca kitab ni dia kata memperikan. Setengah-setengah tu dia kata makna apa memperi? Memperi ni apa benda memperi? Apa tu? Setengah orang dia kata memperi ni bahasa petani, bukan bahasa kita. Peri kemanusiaan. Sifat kemanusiaan. Apa? Tu peri kemanusiaan kan? Bukan free. Free kemanusiaan tu mana sifat kemanusiaan. Itu memperikan sifat mereka itu, mana Allah Ta'ala menyifatkan sifat mereka itu orang mukmin. Hak orang mukmin, hak semayang tadi, hak semayang lagu ni. Maka firman Allah Ta'ala, peliharakan oleh kamu hai orang mukmin atas sembahyang yang 5 waktu. Allah Ta'ala kata hafizu ala salawati was salatil wusta. Wahai peliharakanlah kamu wahai orang mukmin di atas sembahyang. Itulah sembahyang yang 5 waktu. Hak ni lah pelihara lagu mana? Pelihara dari segi waktu dia, pelihara dari segi lepas sembahyang nak sembahyang, pelihara dari segi sembahyang cukup syarat, tengok pada syarat nak sembahyang. Jangan nak sembahyang rukun je cara, syarat tak cara. Kenapa tak? Masuk waktu awak pada rajin dah lalu, dia tengok kejang pukul 1:03 minit. Zuhur dak lagi ni. Zuhur ke dak lagi ni. Zuhur dah kali awak pada kena sembahyang rajin dah lalu. Kenapa tak? Tu dia pok sembahyang lalu. Dak cerak molek lagi. Tak cerak molek lagi.
waktu sembahyang kita tak tahu masuk tak masuk, agak-agak buat pada kerajin tu orang tak jaga syarat sembahyang. Tiba-tiba kita sembahyang, sudah sembahyang orang bang, oh tak masuk lagi Zuhur, tak pakar. Tiba-tiba sembahyang, sudah sembahyang tengok-tengok, oh betul dah Zuhur dah tadi, tak pakar juga. Sudah sembahyang tengok-tengok hak kita sembahyang tadi pukul 1 Zuhur, kita sembahyang 1:03 minit, masuk dah, tak pakar juga sembahyang, tak pakar batal juga sembahyang, tak sah juga sembahyang. Kerana apa? Kerana kita tak jaga betul-betul syarat sembahyang tadi. Pakaian pun begitu juga, tubuh badan pun begitu juga, nak kena bersih. Pakaian tu pakaian bersih, basuh tu biar basuh dengan bersih, jangan basuh ikut dang. Nampak? Kicau-kicau lebih-lebih kurang perut ke jemur. Tu dia. Tak tahu mari duana dan sebagainya, kena jaga. Kena jaga ni, kena cermat betul-betul. Nak semayang, nak buat ibadat tu kena cermat. Kadang-kadang dia kata, tak apa, ulama tu kata boleh, orang ni kata boleh. Betul, ada ramai orang kata boleh, tetapi cermat tu tak ada. Hak yang buat ibadat bukan ala kebadan begitu ikut dang. Nak kena cermat. Tu orang panggil jaga semayang. Itu orang panggil apa benda orang panggil hafizu ala salawati, jaga semayang tu. Syarat. Kalau tadi jaga semayang dari segi nak lepas pada semayang Zuhur, tambah jadi lepas pada waktu, tambah ikut dang, itu jaga hak tu satu. Jaga hak ni syarat. Rukun pun begitu juga. Dalam semayang Allahu Akbar, masuk semayang, rukun selalu kena jaga. Syarat rukun kena jaga, sah batal tu kena jaga. Perkara yang membatalkan semayang kena jaga. Ni tengah semayang batuk tu, Allahu Akbar, bergegar masjid batuk. Tu dia. Saya kira ada cerita ibad batuk batal kedak semayang. Tu dia. Berdeheng itu kau rasaki. Tambah-tambah kalau subuh hari. Hak zaman kita boleh semayang ramai-ramai dulu. Subuh hari ni kalau senyap je, bunyi dia seorang batuk, siap. Ni batuk, ni batuk, ni batuk, ni batuk. Jangan ada orang batuk, tu pengalaman kita. Ada je seorang batuk, sudah batuk lalu. Batuk dah tahu. Derah ni virus ni derah lagi. Nampak tak? Dia batuk ujung tu seorang. Virus pas tu. Hak ujung tu seorang dah batuk. Kau mari hak tengah pula. Kau mari hak belakang pula. Itu pesen kita sebab apa? Sebab kita tak jaga. Kalau orang yang jaga semayang, tak ada berdeheng, tak ada batuk, bersing tak ada arahnya tubik juga, nak takkan nak tahan. Nampak? Bersing tak ada arah. Tu ada ulama kata kalau kita bersing, kita tambah sikit, acang ciang, kita buat sikit belakang ekor tu mari, batal dah semayang. Ekor tu hak bersing, ekor tu mari batal dah semayang. Hak ni kita tak jaga. Nampak tak? Tu dia. Tak apa, jangan khilaf, jangan petikar benda ni. Kita nak jaga cara cermat. Dan dalam ni lagi dia ada cerita. Nampak? Bukan tak ada cerita orang bersing lagu mana, apa benda ni, berdehengnya lagu mana, batuknya lagu mana, batal ke tak batal, tu tunggu masa. Kalau orang yang nak jaga semayang, belajar molek. Kalau bon nak semayang, tak payah belajar, tak apa. Kalau bon nak semayang, tak payah belajar. Tu tehah, tak payah tajwid kalau bon nak semayang. Tapi kalau orang nak jaga semayang, belajar suti. Nampak tu? Kita belajar belaka. Tapi kalau tanya kitab bab semayang, jangan buat kitab bab lain. Kitab bab semayang, warna putih dah kita tamat. Kitab bab semayang ambil Hanifih dah, kitab bab semayang warna putih dah kita tamat. Dah saya tanya warna putih, pernah tamat kedok walaupun suti. Kalau tanya tu je. Pernah tamat kedok walaupun suti. Jawab tak je tamat dah belajar semayang pakai semayang dah orang semayang, kita semayang gitu. Dengar sejik gitu, lepas garik belah-belah ngatuk. Belah-belah tunggu semayang Isya. Maknanya kita tak belajar secara talaki sungguh. Kita tak belajar secara halus sungguh. Belajar berdengar lebih-lebih kurang. Dan macam mana kita ni nak dikategorikan sebagai orang yang hafizu ala salawati, orang yang jaga semayang. Yang Allah Ta'ala kata hafizu ala salawati, jagalah semayang. Itu dia. Ni Allah Ta'ala kata jaga, peliharakanlah oleh kamu hai orang mukmin atas semayang yang 5 waktu dan peliharakan semayang wusta. Allah Ta'ala sambung, pelihara juga semayang wusta. Semayang wusta
Iaitulah wusta ni makna semayang yang di pertengahan. Semayang apa di pertengahan? Hak lain tak ada tengah, semayang garik ada tengah. 3 rakaat. Rakaat yang kedua tengah. Dak, bukan begitu. Nampak? Bukan begitu. Semayang tengah ni waktu yang di tengah. Sehari semalam waktu kita ni ada waktu tengah suti. Kita ambil start daripada apa? Kalau kita start daripada subuh. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Asar tengah. Kalau kita start daripada Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, subuh, maka Maghrib itu tengah. Kalau kita start daripada malam, Maghrib, kita ambil Maghrib, Isyak, subuh, Zuhur, Asar, subuh tengah. Nampak? Ada semayang tengah. Dan semayang ni, hak semayang tengah Allah Ta'ala ada royak. Hak mana semayang tengah? Muteka sendirilah. Macam kat Lailatul Qadar. Nampak? Macam Lailatul Qadar. Muteka sendirilah. Nak cari Lailatul Qadar, start daripada 1 Ramadan sehingga 30 Ramadan. Dalam tu ada. Nampak tu? Tu dia. Bukan nak tengok malam Lailatul Qadar tu, bukan nak tengok benda. Kita jumpa malam Lailatul Qadar. Semayang kita tengok, bukan kita nak cari semayang hak mana, hak tengah. Dah. Sebab itu semayang ni 5 waktu bukan gening. 5 waktu semayang bukan gening. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak bukan gening. Dia gening. Sebab kita dunia kan bulat. Bumi kan bulat. Matahari bulat, bulan bulat, semua bulat. Ini bulat begini. Jadi bulat jadi lekongan, jadi duk gini. Matahari bulan duk gini. Apa tu? Jadi hak mana hak tengah? Kalau duk gini hak mana hak tengah? Kalau duk gini hak ada jari tengah. Kalau duk gini tak ada tengah. Inilah waktu semayang. Waktu semayang kita bilanglah. Subuh sini ke subuh sini ke subuh sini. Ataupun garis sini ke garis sini, garis sini. Tak tahu hak tengah hak mana. Hak semayang tengah tadi. Nampak tu? Itu dia. Dan kita kena ingat lagi, waktu-waktu semayang. Semua jadi bulat gini. Waktu semayang tu waktu semayang. Semayang Asar, semayang Zuhur, semayang Maghrib, semayang Isyak, semayang subuh. Semua waktu tu perlu kepada matahari. Waktu semayang dia berpandukan kepada matahari. Bila matahari, maknanya matahari tu sampai ke bawah semayang Isyak. Semayang Isyak. Semayang Isyak kita pun berpandu kepada matahari. Waktu Isyak tu masuk, tak masuk, berpandukan kepada matahari. Tu kita cerita keriang lagi. Bukan Zuhur dengan Asar je berpandukan kepada matahari. Bukan Maghrib je. Isyak dan subuh berpandu. Subuh tu masuknya waktu subuh berpandukan kepada matahari. Masuknya waktu Isyak berpandukan kepada matahari. Ini hak yang kita kena faham. Jadi sebab itu waktu wusta ni juga bulat begini juga waktu wusta. Tak tahu hak mana waktu di tengah. Jadi bila tak tahu, kita kena tumpu belaka. Subuh pun kita kena sungguh nak ambil hak waktu hak tengah yang Allah Ta'ala kata jagalah semayang-semayang. Kemudian dan jagalah semayang wusta. Jagalah semayang-semayang dan jagalah semayang wusta. Ni wayang mana? Hak mana hak tengah? Kita kata subuh, kita jaga subuh. Kan Zuhur hak tengah. Zuhur kan matahari duduk tengah-tengah. Matahari duduk tengah-tengah. Bakali Zuhur. Asar boleh jadi juga sebab subuh, Zuhur, Maghrib, Isyak. Asar pun boleh jadi. Maghrib waktu tengah pun boleh jadi. Sebab malam, hak malam sungguhnya Isyak dengan subuh. Hak siang sungguhnya Zuhur dengan Asar. Tak? Maghrib dah tengah. Maghrib dah tengah. Pun ada juga. Dan kadang-kadang kita kata Isyak dah tengah. Sebab apa Isyak dah tengah? Sebab subuh dengan Zuhur. Subuh dengan Zuhur dekat-dekat. Asar dengan Maghrib dekat-dekat. Subuh dengan Zuhur ni dekat mana? Zuhur tu nak ambil matahari daripada tak ada matahari tu naik sampai ke Zuhur. Duduk tengah habis itu. Seperengah tengah-tengah hari. Kemudian
lepas pada zuhur nak pergi ke asar dan maghrib itu tengah yang kedua. Jadi zuhur, subuh dengan zuhur itu satu grup. Asar dengan maghrib satu grup. Tengah mana? Isyak tak ada kena-kena. Tak ada kena-mengena. Matahari gelap tu, matahari lenyap pas bawah api tu. Nampak tak? Jadi sebab tu subuh kita kena sungguh, kok-koklah mudah-mudahan subuh tu waktu tengah. Zuhur pun kena sungguh, sebab apa? Mudah-mudahan zuhur tu hak tengah. Asar pun sungguh, maghrib pun sungguh, isyak pun sungguh. Cuma hak yang kita sungguh sikitnya maghrib saja. Maghrib je. Main maghrib tak boleh, kalau pergi mana-mana maghrib tak boleh nak semayang pula ni. Sungguh. Kalaulah waktu lain tu kita sungguh macam waktu maghrib, danglah kita jumpa dengan waktu tengah. Waktu tengah. Baik. Itu dia. Dan berdiri kamu bagi Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan kamu akan taat. Itu dia. Dirikanlah semayang-semayang yang semayang-semayang tadi, dan semayang yang tengah tu mengerjakan kamu akan taat dan berkehendak, maka berkehendak dengan habis. Maka berkehendak dengan salawat itu iaitu semayang fardu yang 5 waktu. Allah Ta'ala kata hafizu ala salawat, jagalah semayang-semayang tu. Maksud dia, pahaman dia ialah semayang yang 5 waktu, iaitu zuhur dan asar dan maghrib dan isyak dan subuh. Itu semayang hak 5 waktu. Hak yang kata selawat semayang-semayang ni. Dan selawat sini kita bahas ada hak mula-mula kitab dulu. Nampak? Hak selawat ni maknanya, selawat ni dua makna. Selawat ke Nabi, selawat dalam semayang, kan? Tu. Cuma dalam semayang, selawat dalam semayang ni, as-salah dalam semayang ni dia panggil kita ambil daripada bahasa. Tu dia, hakikat bahasa, hakikat lughawi. Tu dak usah cakap lah, tu dak usah bahas lah, tu panjang cerita. Maka demikian itu sembahyang yang tiada diluaskan akan seseorang daripada orang Islam meninggalkan satu daripadanya pada satu kelakuan daripada segala kelakuannya. Baik, sembahyang hak 5 waktu ni, kata dia, maka yang demikian itu sembahyang 5 waktu ialah sembahyang yang tiada diluaskan. Tiada diluaskan dan tiada diluluskan pun boleh. Kalau kata tiada diluaskan, tiada diluluskan pun sama. Nampak? Tak lulu, tak boleh akan seorang daripada orang Islam nak meninggalkan satu. Tak luas, tak beri keluasan, tak beri peluang, itu luas. Tak beri peluang sama sekali, ataupun tiada kelulusan, tak beri lulu sama sekali. Meninggalkan satu daripadanya. Satu je kita buat dah. Hak lain kita buat belaka dah, garik je tak mau buat tak boleh. Isyak tak mau buat ngatuk mata sangat, balik kerja hari-hari letih. Subuh dah lagi kita buat nak terbit awal. Garik kita buat lagi, zuhur kita buat lagi. Isyak dia rasa dak gerok dah, nak tidur. Hak ni nak minta maaf dengan Tuhan gitu je. Maka tak boleh. Napa tu? Tak boleh buat. Nak meninggalkan satu daripadanya pada satu kelakuan, makna pada mana-mana. Satu tu makna mana-mana kelakuan. Mana-mana kelakuan. Kelakuan kita sakit ke, kelakuan kita musafir ke, kelakuan kita dalam keadaan susah payah ke, dalam kelakuan kita dalam keadaan apa benda ni, kerja banyak ke, tak boleh pada satu kelakuan. Pada satu ni makna pada mana-mana kelakuan daripada segala kelakuannya. Mana-mana kelakuan tu, satu kelakuan, mana-mana kelakuan, tak boleh nak tinggal semayang ni walaupun satu. Islam ada ia. Kalau dalam kitab Arab dia sama ada Islam ia, selama ada ia Islam. Sama ada ia selama Islam ia, selama Islam ada ia berakal. Itu dia. Maknanya selama dia tu Islam dan berakal, ke mana-mana pun selagi nama dia tu Islam, selagi tu wajib dia semayang. Selagi dia tu ada akal, selagi tu wajib dia semayang. Kalau kita tak ada akal, tak apa dak semayang. Akal saat ni tu akal lagu mana? Akal yang banyak.
Tu ada orang tanya masalah macam apa orang syndrome Down tu kan. Tu ada akal ke tak dia? Dia kalau hak sikit ada akal molek wajib dia sembahyang. Dan wajib ayah mak dia tu wajib ajar dia cara sembahyang. Ngapa tu? Lain kalau dia tu memang dak erti langsung cakap pun dak boleh. Tahu kalau langsung. Tak ada sikit akal. Tu tak berakal, tak wajib sembahyang. Sebab tu kalau kita jumpa dengan orang yang tak sembahyang, kita boleh lalu dah letak kategori bahawa boleh jadi dia ni tak sembahyang kerana dia tak ada akal. Nampak? Oleh jadi tak ada akal. Sebab tu payah juga ni fahum la yaqilun. Allah Taala sebut dah banyak ayat fahum la yaqilun. Tak ada akal puak tu tak ada akal puak tu. Dia Allah Taala beri nikmat, dak guna nikmat, dak boleh nak sembahyang, tak boleh nak bersyukur, orang tak ada akal. Ini Allah Taala sebut. Nampak tu? Itu dia. Selama berakal. Kalau kita sakit, hilang akal, tak wajib sembahyang. Contoh dia kita koma lah, bukan noktah, koma. Dia ada dua, koma saya noktah saya. Kan noktah tu mati tu. Koma tu dah mati lagi. Nampak tu? Tu kan kita belajar bahasa Malaysia kat mana nak koma, kat mana noktah. Koma. Duduk hospital 5 tahun koma. Dak sedar, pas dia 5 tahun terpak celek. Nampak tu? Itu dia. Kebanyakan ulama sebut hak koma lagu tu tak payah qada dah sembahyang dia. Dia lain hak dak koma, dak sedar dengan dak koma. Sebab orang koma ni tak ada dah pemikiran, dia tak ada mikir benda satu dah. Dia tak ada, hilang terus akal dia. Kalau hilang akal kerana kita tidur tu bukan hilang akal. Sebab tu bila kita tidur cuma Allah Taala akal je dia punya kesalahan. Kalau kita tidur tiba-tiba dak kejut. Dak kejutlah tidur zuhur kejut garik. Maka hak tu kena qada. Jangan hilang akal dah tu. Dak. Tidur tidak dinamakan hilang akal. Sebab tu kita tidak batal wuduk sembahyang. Tidur tidak membatalkan wuduk. Kerana apa tidur tidak membatalkan wuduk? Kerana tidak hilang akal. Syarat batal wuduk tu hilang akal. Dia tak hilang akal. Nampak? Dia tidak hilang akal tidur. Cuma yang membatalkan wuduk bukan kerana tidur, kerana tidak tetap papang punggung. Tidak tetap papang punggung tu yang jadi batal tu kerana tidak tetap papang punggung, bukan kerana tidur. Contoh dia ketika tidur dalam sembahyang, tayak awal tu hak dalam bab apa? Bab muafiq masbuk tu ia bahas tu. Tertidur di dalam tahiyat awal. Sekali kita akan baca muafiq masbuk. Tertidur dalam tahiyat awal. Dan punggung dia duduk atas tapak kaki. Tahiyat awal, punggung kita duduk atas tapak kaki. Punggung tetap tidur. Kejut tidur tu imam nak rokok tu. Nampak? Itu ada masalah dalam bab muafiq masbuk. Lagu mana cara nak buat. Itu dia. Jadi hak yang hilang akal ni macam orang gila kau. Dulu dia gila. Dah tahu kala. Gila sungguh gila. Berabak mari 10 tahun dah gila. Kena qada ke? Hendak kena qada. Sebab apa? Dia memang hilang akal sungguh. Hak hilang akal tu hak makan pe kuda tu dak ci. Hak tu mencari penyakit sendiri. Nampak? Hak tu dak akad taklih dia, memang dia kena taklih. Dia taklih juga, saya ni mabuk semua ustaz, hari-hari mabuk. Dah kena semayang juga. Dah mabuk apa? Mabuk makan pe kuda. Tu dak ci. Tu cari penyakit yang panggil. Tu dia. Dan jikalau sampailah lemahnya barang yang sampai, maknanya lemah habis geng. Tu barang yang sampainya lemah, maknanya lemah dia ni dak gerak dah semayang sampai habis geng. Tak ada orang akak dia pun macam mayat, tapi akal hidup lagi, boleh mikir lagi, maka wajib lagi dia semayang. Tu dia. Dan sakitnya kepada sengke sampainya, bukan sengke tu, dia jatuh huruf. Dan sakitnya kepada sehingga sampainya, ada seperti jatuh, sehingga sampainya sekalipun tiada diuzurkan meninggalkan dia akan semayang. Maknanya sakit sehingga habis sakit, sehabis-habis sakit. Sehingga ni sampai ni maknanya sehabis-habis sakit. Tulislah, nak tulis guana pun asal kita faham.
Nampak? Sakit sehingga sampai ni maknanya sakit sehabis-habis sakit. Sekalipun lagu tu tiada diuzurkan meninggalkan dia. Tiada diuzur, uzur ni makna tiada dimaaf. Itu makna uzur. Ma'zarah. Kita orang Terengganu uzur tak ada masalah. Tu pergi ke utara, pergi ke selatan, uzur dia suka. Mana uzur? Orang uzur kata dia, orang uzur tu orang haid, orang puang keluar darah. Tu je penyakit tang dia ni. Nampak? Orang keluar darah dia kira uzur. Dah uzur ni makna tidak dimaaf. Uzur tu bahasa Arab. Uzur tu bahasa Arab. Orang Terengganu, orang Kelantan kalau sebut uzur, dia tak pergi kepada orang puang haid. Nampak? Orang puang haid, kalau dia orang puang haid dia kata orang puang saya tak boleh mari semayang, apa uzur. Baru jadi haid. Baru jadi haid. Kalau kata uzur, apa muda mari maring. Allah saya uzur sangat ustaz. Tu dia tak apa. Itu bukan haid tu. Nampak tak? Saya kena dah. Royak apa muda mari maring. Uzur, nyepakat suka. Tahu kalau lelaki ada orang uzur. Dia tak faham. Nampak tu? Uzur ni bahasa Arab. Maknanya tiada dimaafkan meninggalkan dia akan semayang. Sakit setara mana pun. Rohok setara mana pun. Lemah setara mana pun. Semayang wajib. Kena jaga. Itulah orang yang menjagakan dan mendirikan semayang tadi. Dan dikehendaki dengan salatul wusta, iaitu semayang asar. Kita akan bahas balik berkenaan dengan hak selagi tadi semayang wusta. Semayang apa? Dan kita akan beri hujah-hujah dia. Dan kita ni pun bawa hujah-hujah semayang wusta ni. Nampak tu? Semayang yang pertengahan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam esok kita Faridatul Faraid. InsyaAllah kita bersianasul sama masa dan masa yang sama lah. Cuma kita Faridatul Faraid, kita tauhid malam esok insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.